أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذرياته وقرابته والتابعين وتابع التابعين يوم السن إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح آبائنا والأمهاتنا والأجدادنا ولجداتنا والأنقار من أهل مشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الشيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Jadi yang berusaha tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan syiah yang pegawai masjid, ahli jawatan kuasa masjid, ya, pimpinan masyarakat, ahli jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, ya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih dalam keadaan iman dan Islam. Dan alhamdulillah, ya, kita sama-sama diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan, ya, perintahnya, melaksanakan solat, ya, secara berjamaah dan sama-sama dapat mengikuti, ya, majlis ilmu. Mudah-mudahan, ya, amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai, ya, amal-amal yang soleh, insya-Allah. Amin. InsyaAllah pada malam ini kita sambung lagi, ya, perbahasan kita daripada kitab, ya, Muqaddimah Aqidah Muslimin, ya, karangan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Ya, insyaAllah pada malam ini kita sambung, ya, tajuk ataupun bab yang ke-10. Bab yang ke-10, ya, iman itu bertambah dan berkurang. Ya, muka surat 45. Sekurang-kurangnya iman itu ialah tasdik, ya, jazam, yang tidak ada syak dan syubhat. Kalau sekiranya tidak sedemikian, ya, maka tidak ada iman, ya, kalau tidak disertai dengan tasdik, ya, yang jazam. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Ya. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya, innamal mu'minun alladhina amanu billahi wa rasulihi, ya, hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Itu orang yang dikatakan beriman, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga beriman kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya mereka itu beriman dengan jazam, dengan pasti, dengan penuh keyakinan, ya,
Maknanya bukan, ya, ataupun maknanya tidak ragu-ragu, ya, tidak syak. Jadi kalau makna kata, ya, masih ada keraguan, ya, ada syak, ya, tak yakin, maka dikira orang itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya bila tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu kafirlah, senang ceritanya, ya. Bila orang tu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tu kafir, terkeluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gitu. Seperti tidak beriman, ya, dengan nabi. Jadi baru-baru ni ya, muncul semula, kan, ya, isu penilaian semula hadis, ya. Jadi isu, ya, penilaian semula hadis ini sebenarnya isunya ialah dia tidak yakin dengan apa yang hadis yang apa yang umat Islam, ya, terima pakai, ya, sekarang ini. Sebab dia ragu-ragu, ya, dengan apa yang disampaikan. Jadi sebenarnya hakikat sebenarnya mereka ini ialah, ya, kalau mudah nak faham, mereka ini tidak yakin dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang cerita itulah, ya. Bila orang tu tidak yakin kepada Nabi, ya, maka secara tidak langsungnya mereka tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dalam, ya, dalam sistem, ya, perundangan ataupun dalam sistem sumber hukum ni, ya, memang sudah disepakati bahawa, ya, sumber hukum kita, ya, yang tidak boleh dipertikaikan ialah daripada Al-Quran dan juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau mana kata orang itu mempertikaikan, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya dia juga mempertikaikan Allah. Siapa yang tidak taat kepada Rasul, maka orang itu tidak taat kepada Allah. Ya. Itu kaedah dia, ya. Ya. Aja sebab itu kita kena berhati-hati, ya, dengan golongan ini. Bahkan, ya, satu ketika dulu ahli majlis fatwa kebangsaan, ya, majlis, ya, fatwa kebangsaan sudah pun sebenarnya, ya, mewartakan bahawa, ya, pahaman, ya, penilaian semula hadis, ya, yang dipelopori oleh Kasim Ahmad itu sebagai suatu yang sesat, ya, suatu yang terkeluar daripada, ya, daripada Islam. Itu sudah diwartakan, ya, dalam majlis fatwa kebangsaan. Tapi kita pun tak faham, ya, bagaimana, ya, perkara ini masih lagi, ya, ada segolongan, ya, manusia yang masih lagi, ya, menerima, ya, pahaman ini. Bahkan baru-baru ini diwacanakan, ya, ya, diwacanakan, ya, di Putrajaya dipahamkan, ya, oleh satu yayasan lah, ya, tuan-tuan pun sedia maklum. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini kelompok-kelompok yang ragu, ya,
ya, ragu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bila ragu, mana kata ya, orang ini terkeluar ya daripada Islam, ya. Dan keimanan yang seperti ini tidak diterima, ya. Keimanan yang seperti ini tidak diterima. Bahkan ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam surah Al-Baqarah, fi qulubihim marad. Kerana disebabkan ya hati mereka ni ada penyakit. Mereka tolak ya. Kalau dalam kes tadi, mana kata mereka tolak hadis itu kerana ada penyakit. Ya, hati mereka tu ada penyakit. Ya, penyakit apa? Ya, iaitulah penyakit nifak. Ya, penyakit nifak. Ya. Nifak ini ya satu penyakit ya, ragu kepada kebenaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, diragu dengan Al-Quran, diragu dengan apa yang dibawa ya, yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama ada Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Ya, jadi sebagaimana juga yang disemarkan ya dalam surah Al-Munafiqun kan, zalika bi annahum amanu thumma kafaru kan. Ya, orang munafik ini ya, zalika bi annahum amanu, mereka itu sebenarnya telah beriman, kemudian itu mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengucap dua kalimah syahadat ya, tapi tidak yakin dengan apa yang syahadat yang diucapkan. Itu ya. Dia tak yakin dengan Al-Quran, ya, dia tak yakin dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Dan golongan munafik ni sebenarnya ramai. Ya, ramai. Ini bukan cerita sekarang, bahkan berlaku di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diketuai oleh Musailamah Al-Kadzab kan ya. Itu kita sedia maklum. Jadi golongan ini ya, mereka sentiasa ya menimbulkan ya keraguan. Bukan mereka sahaja ragu dengan kebenaran syariat Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka ni menimbulkan keraguan ya kepada umat Islam yang lain. Jadi puak-puak munafik ni dia sakit ya, bukan setakat mereka saja sakit ya, tapi dia juga bawa sakit ni kepada orang lain. Sebenarnya nifak ni tuan-tuan, dia macam apa? Macam penyakit AIDS juga. Dia virus. Dia virus ya, dia boleh merebak. Ya tuan-tuan. Ya. Antara ciri-ciri sifat munafik ni kan, suka buat fitnah. Kan? Ya. Siapa yang ya, kalau lemah imannya, memang disuka dengan kerja-kerja fitnah. Ya. Fitnah itu salah satu daripada sifat-sifat munafik. Ya. Mengumpat, senang ceritanya ya, sifat-sifat mazmumah itu ya, sifat-sifat orang-orang munafik. Ya. Jadi sebab itulah tuan-tuan ya, kita kena hindari, kena berusaha elakkan ya, sebagai seorang mukmin ya, jauhkan diri daripada ya sifat-sifat mazmumah, yang mana sifat-sifat ini mendorong untuk seseorang itu ya menjadi seorang munafik. Jadi sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, bila seorang muslim, seorang mukmin yang benar-benar yakin ya dengan Allah Subhanahu wa taala, bila dia ada sifat-sifat ini, dia cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitulah dengan beristighfar.
Dia kalau orang munafik ni dia tak ada istilah istighfar. Ya, dia tak ada istilah istighfar. Bahkan dia suka dengan kerja-kerja tu. Dia kerja suka buat kerja bohong, ya, dia suka buat kerja fitnah, sebarkan fitnah, ya. Kerjanya mengadu domba, ya, menipu, bermacam-macam lah sifat-sifat mazmumah. Ya, tidak ada perasaan dan tidak ada sifat untuk bertaubat, ya, kembali kepada kebenaran, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada. Jadi kalau masih ada lagi, ya, rasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya imannya masih ada. Itu yang dikatakan, ya, iman itu, ya, bertambah dan kadang-kadang iman itu berkurang. Jadi kategori, ya, iman itu bertambah dan berkurang itu maknanya orang itu masih mukmin. Gitu, ya. Itu masih dalam kategori orang yang beriman. Jadi iman bertambah dan berkurang ni, ya, kalau nak mudah fahamnya, iman orang awam lah senang ceritanya, ya. Iman siapa? Ya kita lah. Penak cerita ni kan, ya. Sebab kita ni bukannya nabi, kita ni bukannya rasul. Sebab para nabi dan rasul itu dia ada sifat, ya, dia ada satu sifat yang istimewa yang Allah Subhanahu wa taala, ya, beri kepada mereka, iaitulah sifat maksum, ya. Sifat maksum, bukan namanya maksum, sifat maksum, ya. Maknanya terpelihara daripada, ya, melakukan perkara-perkara maksiat dan dosa. Kalau nak buat pun ada niat nak buat, ya, Allah, ya, tidak lorongkan ataupun, ya, tidak laksanakan, ya, untuk melakukan perbuatan tersebut. Sebab Nabi sendiri pun ada pernah kan, ya, bila ada dengar gendang-gendang tu, ya, Nabi nak pergi macam itu, ya, tapi Allah, ya, lenakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu belum lantik lagi, ya, sebagai seorang nabi, kecil lagi, budak-budak lagi kan, ya, tapi Allah pelihara, ya, Allah pelihara, ya, Allah pelihara. Kalau kita, ya, bukan apa, bukan kata nak dengar kan, memang dalam kereta pun kan tak cukup yang kecil kan, pasang yang besar lagi kan. Pasang yang besar, yang canggih tu agak-agak nak dengar ceramah ke, nak dengar apa agak-agak kan, wallahu alam lah kan. Ya, gitu kan, ya. Itu sifat kita, ya, sifat manusia, ya, yang dikategorikan sebagai orang awam, kan lemah, ya. Itu istighfar lah, astaghfirullahalazim, kan gitu kan, ya. Gitu. Ya, kalau dah telajak tu astaghfirullahalazim, ya. Gitu. Baik. Berhubung dengan penyakit, ya, masalah fi qulubihim marad ini, ya, ulama mentafsirkan dengan makna syak, ya, dengan makna syak, ya. Syak ni, ya, apa yang disebut di sini, perlu diterangkan bahawa syak itu bukannya was-was, ya. Syak ini bukan was-was. Ya, dan was-was tidak boleh dianggap syak, ya, kerana ianya dibawa oleh syaitan dan hati kita menolaknya. Jadi was-was ni dibawa oleh syaitan. Contoh kan, ya, nak takbir, kan, kita nak takbir, bila je nak takbir, mulalah, ya, dia datang gangguan. Bukan kita nak tu, kita tak nak, ya, tapi dia datang gangguan tu. Tu yang takbirnya banyak kali kan, ya. Begitu juga orang yang was-was dengan bacaan dia kan, ya, 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 asyhadu kan, ya, banyak kali asyhadu kan, ya. Tapi yang pelik itu kan kadang tu lah, ya, orang yang was-was ni kan,
Sebelum solat tak mau pula dibetulkan. Ya kan, bila dah dalam solat pula baru nak belajar. Ini kan kadang yang kita pelik ni kan, ya. Apa salahnya kalau dia belajar, ya? Kalau dia berlatih sebelum solat. Ya, jadi ketika solat tu yakinlah. Ya kan? Tapi masalahnya, ya, masa nak melakukan ibadat tu baru masa itulah nak belajar. Ya, gitu ya. Jadi itulah kan timbulnya, ya, was-was. Dia rasa tak yakin. Dia rasa tak yakin dengan apa yang dia buat, dengan apa yang dia baca, dan macam-macam lah. Ya. Sebenarnya orang yang macam ini, dia berusaha untuk, orang was-was ni, ya, sebenarnya dia nak jadi yang terbaik. Kalau dalam ibadat dia nak yang terbaik, itu yang jadi was-was. Ya. Dia nak wuduk dia tu yang terbaik. Kan? Itu yang sampai basah baju dia. Ya. Jadi macam mandi. Ya. Ya. Ada, ya, sahabat-sahabat kita yang macam tu, ya. Kalau nak ambil wuduk terpaksa buka baju. Buka baju dulu. Kalau tidak, teles habis kelambi ni. Ya, habis semua baju dia. Buka baju dulu. Dia cantol ni disik, cubai, ya, baru ambil wuduk. Gitu ya. Ya. Berkocak habis satu kolah tu, ya. Ya, ada dia. Gosok pula tu, ya, Allahu Akbar. Macam ada getah, ya, melekat kat dalam tu. Padahal kalau tengok dekat kulit tak ada apa pun getah pun, ya. Ya, abuk satu pun tak ada. Ya, tapi pasal apa? Was-was. Dia nak yang terbaik. Tak tahulah dia nak yang macam mana, kan. Ya, dia nak yang macam mana. Jadi orang was-was ni dia nak yang terbaik. Ragu-ragu ni, biasa ragu-ragu ni benda yang dah baik. Tapi dia tak yakin dengan kebaikan tersebut. Ya, dia cari yang lain. Dia cari yang lain. Dia nak cari yang lain. Tu, ya, orang yang ragu-ragu ni, ya. Dan ragu ni sebenarnya dia timbul daripada diri dia. Dia ragu tu timbul daripada dia, bukan daripada godaan. Bukan daripada godaan syaitan, tapi daripada diri dia sendiri. Sebab tu orang munafik tu, ya. Orang munafik ni, ya. Sebab orang yang ada ragu ni, orang munafik. Sebab tu orang munafik ni, dia punya balasannya fiddarki asfali minan nar. Ya, balasannya itu lebih teruk, ya, daripada orang kafir sendiri. Ya, tu. Sebab dia dah dapat kebenaran tapi dia tolak kebenaran. Ya, ini satu penyakit, ya, yang maha dahsyat. Ya, dia dah nampak dah kebenaran, ya. Sepatutnya kaki dia tu dah boleh melangkah, ya, masuk ke syurga. Ya, tapi dia tolak, ya, syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini maknanya orang ini membinasakan, ya, diri mereka sendiri. Gitu, ya. Baik. Jadi kalau orang yang was-was ni, kan, ya, seperti seorang yang diajak menjadi kafir atau dituduh menjadi kafir, sedangkan dia tidak menerima kekufuran tersebut. Ya, ni orang ni termasuk dalam kategori orang was-was. Ya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitan tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Ya, suratul A'raf. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahannya. Sebab itulah, ya, mereka mereka cepat-cepat beristighfar, bertaubat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak membiarkan, ya, kesalahan tersebut. Telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'aluhu inna najidu fi anfusina ma yata'azzamu ahaduna ay yatakallama bih
Qala aw qad wajadtumuh? Qalu na'am. Qala dzalika sharihul iman. Wa fi riwayah alhamdulillahilladzi radda kaidahu ila alwaswasah. Maksudnya, beberapa orang di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanyakan, sesungguhnya kami dapati di dalam diri kami apa yang dianggap perkara yang dikira besar, ya, dari segi imannya kalau diucapkan oleh seseorang itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah kamu dapati iman itu masih ada? Mereka menjawab, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu ialah iman yang nyata. Maknanya orang itu masih lagi beriman. Di dalam satu riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, segala puji bagi Allah yang menolak tipu daya syaitan menjadi was-was. Ini masuk dalam kategori was-was, ya. Gitu ya. Baik, di kalangan ulama ada yang berpendapat bahawa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Ini ada, ya, setengah ulama yang mengatakan begitu, ya. Iman ni tak bertambah dan tidak berkurang, ya. Ianya dipandang sebagai akidah yang tidak boleh dibelah bagi. Jadi soal akidah ni tak boleh dibelah bagi, ya. Kalau yang dikatakan bahawa, ya, makna tasdik bil jazmi itu, maknanya tasdik dengan jazam itu, maknanya tasdik, ya, kepercayaan yang 100%, ya. Gitu, ya. Jadi tak ada istilah bertambah ataupun berkurang, ya. Itu ada setengah, ya, ulama mengatakan begitu. Menurut pendapat, ya, salaf, ya, bahkan pendapat jumhur ulama bahawa, ya, iman yang disertakan dengan amal yang soleh itu bertambah dan berkurang kerana adanya nas-nas yang terang menyatakan demikian. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Ini contoh, ya, makna seorang itu bertambah imannya. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah mereka yang apabila disebut nama Allah, ya, gemetarlah hati mereka. Mungkin bila dia dengar, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, ataupun dia membaca, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, gemetar hati dia, rasa gerun, rasa takut, ya. Begitu. Jadi rasa gerun, rasa takut, ya, dan ingin menambahkan amal ibadat. Itu maknanya orang itu bertambah imannya, ya, begitu. Tapi kalau dengar peringatan Allah Subhanahu wa taala, ya, dia tak takut buat je istilahnya, ya. Mesti tak ada apa-apa, dia tak mau mengambil pengajaran, ya. Maknanya mungkin waktu itu, ya, imannya berkurangan. Orang suruh buat amal ibadat, buat tak tahu je, ya. Bukan yang wajib lah, yang wajib itu dah tentulah. Tapi contohnya yang sunat ini yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan. Kata kasih Nabi, kan, kata sayang Nabi, kata cinta Nabi, ya. Tapi bila, ya, sampai, ya, kepada amalan-amalan sunat, buat tak tahu je, ya. Itu tandanya orang tu sebenarnya tak berapa kasih, ya, kepada Nabi, ya, kan. Mulutnya susah sangat nak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad pun ni susah, ya. Orang sebut nama Nabi, kita nak jawab sallallahu alaihi wasallam pun susah nak jawab, kata kasih Nabi, kan, contoh, ya. Jadi maknanya itu, maknanya, ya, orang itu, ya, tak berapa, maknanya kurang sikit imannya, kan begitu, ya. Jadi kalau dibagi peringatan, ya, disebut, ya, tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ada rasa keinginan untuk melakukan, ya, ada rasa keinginan, ada rasa tu, ada rasa, ya. Tapi apakan daya, belum masanya lagi, kan. Dia buat juga tapi sikit-sikit, tak apa, sikit-sikit. Ahabbul a'mal adwamuha wa in qalla, bukan gitu, kan, ya. Ahabbul a'mal, sebaik-baik amalan itu adwamuha, yang kekal, yang berterusan, wa in qalla, walaupun sikit-sikit tak apa, lama-lama banyaklah, ya. Kita nak mulakan memanglah daripada sikit-sikit, mana boleh mula banyak-banyak, ya. Mula banyak lingkuplah, ya. Mula banyak rasa beratlah, ya. Macam ini, ya,
buat qiyamul lail terus. Bermula dengan solat tahajud, ya, lepas tu solat sunat taubat, solat sunat hajat, solat sunat tasbih, ya. Wah, motor gini ki. Esok dah tak buat. Tapi kalau mula-mula buat tu solat sunat tahajud, lepas tu solat sunat witir kan. Okey, dah maintain cantik itu kan, ya. Sebulan sekali tambah dengan solat sunat tasbih, ya. Mula-mula tu rasa berat kan. Lamanya ya. Solat sunat tasbih, kan? Ya, paling-paling cepat pun saya ingat 15 minit, 20 minit, ya. Kalau lambat, tengok bacalah subhanallah walhamdulillah, yo memanglah rong jam rantai. Ada yang bimbing solat sunat tasbih, baca tasbihnya subhanallah walhamdulillah wala, siap nangis-nangis lagi, ya lambat kan. Ya memanglah kan, waktu tu seronok kan. Cuba kalau buat di rumah seorang-seorang macam tu, tak terbuat dibuatnya kan. Ya, gitu ya, buat yang ringkas-ringkas dulu, subhanallah, ya, alhamdulillah, Allahu akbar, cukuplah dulu, ya. Nanti kalau dah biasa tambah lagi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, contohnya kan, ya. So kalau dah rasa zuknya tu ada apa semua itu kan, ya, baca pelan-pelan je, sambil peringkat, iyalah, ya, menangis dan sebagainya. Jadi peringkat-peringkat. Yang penting kita sikit-sikit dulu buat amal tu, ya. Dah kita rasa buat amalan tu, kalau kita tanggap, kalau kita tinggal, serba tak kena. Contohnya macam buat solat sunat duha, kan, ya. Lazimkan dulu buat solat sunat duha, kan, ya. Kalau dah sampai peringkat tak solat sunat duha, memang rasa tak sedap. Itu maknanya dah ada halawatul udah ada halawatul iman, ada kemanisan iman. Maknanya sudah ada, ya, sifat-sifat takwa. Itulah dia, ya. Jadi benda kena dia apa, kena ditarbiyah lah, kena didik. Jadi ya, itu yang dikatakan iman tu semakin bertambah, ya. Tambah amalan, tambah takwanya, tambah imannya sebenarnya. Ya, tambah dia tu tahap kualiti tu, kualiti keimanan itu, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dulu sembahyang solatnya kan, solat fardunya buat lebih kurang je. Ya. Solat zuhur pukul 4. Ya. Orang Jawa kata sangger gawe, ya. Daripada tak buat mula-mula, ya. Buat juga, tapi tak sempurna, ya. Yang wailul lil musallin tu solat juga tapi di luar waktu, solat juga tapi habis waktu. Solat zuhur pukul 5, macam mana tu? Sembahyang subuh pukul 9 pagi, ya. Kan, ya, tak sempat. KIV solat boleh KIV. Saya sibuk harus suka ni, sibuk harus kerja ni, ngeracuni, bendangi kerja ni, ya, yang pejabat mesyuarat urung tek, kan. Jadi yang diutamakan itu dulu, habislah, ya. Sembahyang juga dia, tapi sembahyang tak diterima, ya. Mana tak diterima? Okey, kalau dah cukup, kalau maknanya dalam lingkungan dia, insya-Allah diterima. Tapi itulah tadi, ya kan. Solat tingkatkan sikit, tahun depan ada azam tu. Ada azam tu dah nengkat sikit dah iman tu sebenarnya tu. Ya, buat yang lebih baik, ya. Solat di awal waktu. Oh, okeylah tu kan, solat di awal waktu. Tapi belum okey lagi. Pasal apa pula ustaz? Udah di awal waktu, orang jamaah. Oh begitu, jamaah. Oh, buat dengan jamaah. Buat jamaah dengan isteri, dengan anak-anak. Udah ustaz, saya buat jamaah. Kat mana? Dekat rumah. Urung ni. Belum sempurna lagi tu. Habis kat mana? Pergi surau, pergi masjid. Nah kan? Pergi masjid, pergi surau, tapi selalu tertinggal. Masbuk kayak kerja ni. Masbuk kayak. Kelazimannya masbuk. Ya kan? Udah pergi dah ustaz.
Udah pergi. Macam mana? Ya, rakaat yang keempat ustaz. Sibuk sangat ustaz. Tak boleh. Kena rakaat yang pertama. Kena rakaat yang pertama. Oh, kena macam tu. Kena rakaat yang pertama. Udah dapat rakaat yang pertama. Okey. Macam mana rakaat pertama? Imam dah nak rokok baru sampai. Belum lagi. Itu baru masbuk, belum muafiq lagi. Muafiq macam mana? Takbir sama-sama. Bukan sama-sama dengan imam lah. Maknanya sempat ya takbir ketika imam masih lagi baca Fatihah. Ataupun ya itu, ataupun sempat habiskan Fatihah sebelum imam rokok. Itu baru itu dikatakan muafiq. Begitu kan? Gitu. Udah muafiq ustaz. Udah. Okey, kamu sah berapa? Sah nombor 2. Belum lagi. Cari sah yang pertama. Gitu. Lah kan meningkat. Lama-lama duduk belakang imam. Lama-lama jadi imam. Kan? Lama-lama dia jadi imam. Gitu. Itu yang terbaik. Ya. Itu kan. Kan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ngono. Yo, dalam masyarakat jadi pemimpin, dalam solatnya jadi pemimpin, ya dalam apa-apa semua jadi pemimpin. Imama. Ya, baru best. Itu tinggilah. Ya kan, di kalangan umat dia jadi ketua. Itu tak boleh lah. Itu untuk nabi je. Di kalangan umat dia jadi ketua. Nanti nak jadi nabi pula. Surat keneng. Ini udah tak ada, udah nabi. Nabi udah tak ada. Kamu jadi ketua je, ketua keluarga boleh. Ketua kampung boleh. Ya, ketua kampung kena jadi imam. Ketua kampung. Itu penghulu kita insya-Allah dia bila masuk dia jadi imam. Ya, gitu. Begitu ya. Sebab itu kalau contoh di Kelantan kan. Di Kelantan kan. Nak pilih sidang tu ya tok penggawa, sana dipanggil tok penggawa kan. Yang boleh jadi imam, syaratnya. Ya. Kita pun alhamdulillah sekarang ni dah bagi syarat. Nak jadi sidang, ya. Kena boleh jadi imam. Kalau imam tak datang, sidang pergi ke depan. Gitu ya. Bukan sidangnya tak nampak. Kan? Sidang standby je. Ya. Gitu. Ini cerita iman bertambah. Maknanya iman ni makin lama makin bertambah. Ni ada al-iman ya yazid wa yanqus. Iman ini dia boleh bertambah dan dia boleh berkurang. Udah rajin satu ketika malas. Itu namanya imannya kurang. Sifat takwanya makin kurang. Takwanya kurang apa? Takut kepada Allah ni kurang. Ya, dah mula lari daripada peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah, itu kita tak nak. Ya, makin jauh. Dah sama-sama dah ya dengan jamaah Islam. Lari daripada jamaah Islam. Ya, ikut jamaah tagut umpamanya kan. Itu kes nanyalah tu. Ya. Kan. Itu maknanya lari daripada takwa. Kalau dia lari daripada jamaah Islam tu pergi kepada jamaah Islam yang lagi baik, itu tak apa. Sebab jamaah Islam pun banyak, kan? Jamaah Islam ni banyak. Kita jangan nafikan jamaah Islam ni ada satu je dah. Jamaah Islam ni berbagai-bagai, berbilang-bilang jamaah Islam ni. Kita pindah daripada satu melompat kepada satu jamaah Islam yang lebih baik gitu. Tak apa. Ini udah dalam jamaah Islam lari pergi jamaah tagut. Motor. Ya, habislah macam ni ya. Dah ada iman, itu kata tadi zalika bi annahum amanu summa kafaru. Kufur pula. Udah beriman kufur kepada Allah SWT. Ya. Asal kenal Allah SWT, ya kenal setan pula. Ya. Taghut tu kan setan, iblis. Ngikut setan, ngikut iblis. Ya, dulu nampaknya masjid je. Sekarang masjid dah tak nampak. Yang nampak apa? Dangdut. Udah tak nampak dah masjidnya. Yang nampaknya dangdut. Kan? Kelab malam. Kan? Gitu. Dulu duitnya bagi zakat, sedekah.
Sekarang duitnya dah berjudi, ya, jogetan, ya, dan macam-macam. Nah, habislah tu, ya. Gitu. Jadi kita tak nak macam tu. Mana tadi? Firman Allah Subhanahu wa taala, fa ammal ladina amanu fazadatuhum imana. Maksudnya, apapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah iman mereka. Okey, firman Allah Subhanahu wa taala, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Jadi ini cerita-cerita tentang mana kata iman itu sebenarnya, ya, ada bertambah dan berkurang. Dalam kes ini, ayat yang Allah SWT sebutkan ini cerita dalam surah Al-Ahzab, ya. Ini dalam peperangan Ahzab, ya, bagaimana, ya, tentera Islam, ya, mereka itu telah bertambah imannya, ya, kepada Allah dan Rasulnya, ya, bila melihat, ya, dalam peperangan Ahzab tersebut, kan, ya. Dalam peperangan Ahzab ini, peperangan Ahzab ini salah satu daripada peperangan yang besar, ya, dalam Islam, ya, selain daripada peperangan apa? Dalam peperangan Badar. Peperangan Ahzab ni peperangan Khandaq sebenarnya, ya. Peperangan Ahzab ni peperangan Khandaq. Kalau peperangan Khandaq, ya, disebabkan kepada, ya, pembinaan, ya, parit, ya, oleh tentera-tentera Islam, ya, mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, ya, buat longkang, ya, buat longkang parit, ya, longkang parit, ya, mengelilingi, ya, dibuatlah, tidaklah sampai mengelilingi, ya, tapi ada kawasan dia, ya, parit itu untuk mengelakkan daripada serangan, ya, tentera bersekutu, ya, sehingga kan diabadikan, ya, dalam apa ni, dalam takbir, bukan, ya, dalam takbir, ya, dalam takbir tiap-tiap kali kita raya, ya, wa azza jundahu wa hazamal ahzab wahdah, ya, wa azza jundahu wa hazamal ahzab wahdah. Itu, ya, diabadikan, ya. Gitu, ya. Jadi umat Islam, dia melihat, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, ya, kepada umat Islam. Tentera bersekutu, ya, termasuk orang munafik, ya, orang Yahudi bersama dengan orang-orang musyrikin bergabung, ya, sehingga mengumpulkan 10,000 bala tentera kufar, ya, untuk berhadapan dengan orang Islam. Ada 3,000 orang saja. Jadi 3,000 lawan 10,000, ya. Tapi alhamdulillah, ya, dengan strategi, dengan perancangan, jadi bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya umat Islam, ya, menang, ya. Bahkan dalam peperangan tersebut, peperangannya tak banyak, peperangannya cuma sikit-sikit saja. Orang Islam pun yang syahid 6 orang, orang kafir yang mati, ya, 10 orang. Ya, sikit-sikit saja peperangannya. Sebab musuh tidak dapat masuk, ya, ke dalam kota Madinah, ya, ke sebelah tentera, ya, umat Islam. Jadi umat Islam, ya, bila melihat itu, dia penuh yakin, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi, ya, dalam surah Al-Ahzab, ya, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan tatkala orang-orang mukmin melihat, ya, tentera Ahzab, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan penyerahan. Maknanya apa? Iman dan Islam mereka semakin bertambah. Maknanya bertambah yakin, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah yakin dengan janji-janji Allah, bertambah yakin kepada Nabi, bertambah yakin dengan janji-janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janji Nabi ni bukan apa. Janji Nabi ni maknanya apa yang disampaikan oleh Nabi. Itu janji Nabi lah. Soal pahala dan
dosa. Kalau buat amalan-amalan ini, ya dapat ganjaran banyak-banyak ini. Gitu. Tapi masalahnya itulah, kita ni tak berapa yakin. Tu dengan janji-janji Nabi. Pasal itulah ya, bila disuruh buat amal ibadat, kita macam tak layan Nabi. Ya, macam tak yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, gitu ya. Kelebihan ya membaca Al-Quran, kelebihan berzikir, kelebihan berselawat, ya, kelebihan dalam melakukan amal-amal ibadat sunat. Jangan cerita yang wajib. Yang wajib tu dah tentu. Itu kalau tak buat, memang cari nahas lah, kan? Yang wajib tu jangan cerita tak payah sembang lah yang wajib ni. Kita nak sembang ni orang beriman ni, yang kita nak sembang. Kalau nak yang wajib pun boleh, buat yang terbaik. Itu yang terbaik. Dan bab yang kita nak sembang ni, bab sunat. Bab sunat ni sebenarnya ya suatu yang sebenarnya sangat-sangat dituntut ya oleh kita lah, ya, kepada kita, ya. Sebab tanda kita kasih kepada Allah dan tanda kasih kita kepada Nabi, ya, yakin dengan janji Allah, yakin dengan janji Nabi. Sebab bayangkan dijanjikan di hari akhirat nanti dengan mahligai di syurga, bukan? Ya, minum dengan minuman yang istimewa, ya, dilayan dengan bidadari, ya. Tapi kita buat tak tahu je kan, ya, kan? Tapi kalau dicerita bab dunia pula, kan, arep rak wedok sengayu, ceritane kuwi wae, kan? Nak tak kalau nak dibagi kereta, ya, yang istimewa, kan? Kalau dipilih, kau nak kereta BMW ke nak kereta kancil? Aku nak bagi ni. Aku nak bagi ni. Aku tak nak dua-dua lah. Goblok apa-apa. War tekei bukan ni kue tuku, aku arep ngei iki. Bukan ni tuku, ora payah ngetone duit sak sen orang payah metu. Tak payah. Ni bagi ni. Kan? Tapi yalah buat sikit. Buat tu. Ini rasuah ni pula, janji syurga neraka pula cerita rasuah. Lengan sekono ra payahlah. Kan, ya. Dah tak nak, susah sangat. Ya. Tapi kalau bab dunia rasuah ambil pula tu. Itu yang pelik tu. Rasuah akhirat katanya kan tak nak. Banyak songehnya. Kan? Ya, janji-janji Allah. Ya, Allah nak bagi macam-macam, buat macam ni Allah bagi macam. Banyak songehnya. Banyak alasannya. Tapi kalau buat dunia, cepat-cepat pula tu, minta lagi pula tu. Wah, dah minta tu sikit, marah pula tu. Tu yang tengok. Orang kerja sampai tak ingat siang malam, ya, anak bini, sampai anak bini pun tak ingat. Pasal apa? Nak cari duit. Pasal apa? Nampak bendanya nampak, kan? Tapi semua tu kan fana. Ya, fana. Benda tu sementara je. Kan? Kalau banyak duit pun, banyak mana yang kau boleh pakai? Kereta apa yang kau paling mahal yang kau boleh pakai? Kalau duit sampai berbilion, buat apa kau? Kan? Berpuluh-puluh juta duit tu kau nak buat apa? Kan? Zakat orang ngetok ni tak mau keluarkan. Kalau kau cari duit banyak-banyak, keluarkan zakat, tak apalah juga. Kan? Beli kereta berapa banyak kereta yang paling mahal? Kan? Banyak itu kan. Lepas tu berapa kereta kau nak pakai? Kau susun kereta banyak-banyak dalam rumah buat apa? Kan? Tak pakai pun kan. Saja buat perhiasan. Itu tujuannya buat apa? Nak seronok. Lah seronok macam itu. Ya. Maknanya dia pun tak dapat menikmati. Ya kan? Udah tu suruh bawa sendiri. Ya, tak berani. Kan? Ada kapal terbang, kan? Seronoknya bila ada kapal terbang, bawalah kapal terbang sendiri. Tak kan? Suruh orang lain bawa. Kereta besar pun orang lain bawa. Ya sedap, pemandu yang sedap bawa. Ya, pemandu yang sedap bawa. Ya kan? Beli kereta mahal kan duduk belakang aja buat apa? Contoh kan. Pasal apa?
nampak dunia tu tengok siang malam pagi petang anak bini semua tak ingat, semua nak kejar dunia tu kan. Ya, tu dia dunia. Tapi itulah memang Allah adil. Allah ni maha adil kan. Pahala Allah tak bagi. Ya. Pahala Allah tak bagi nampak. Kalau Allah bagi nampak pahala ni, ya Allah, berangkang lu masjid. Kan? Dan memang confirm pun tak mau balik. Tak mau balik masjid, tak mau balik rumah. Nak duduk masjid ni sampai bila-bila. Ya. Sebab dia nampak dah. Ya. Dia nampak tu ganjarannya tu. Ya. Jadi sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena yakinlah, ya. Yakinlah ya dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Ya, itu tandanya ya bertambahnya iman ya seseorang itu. Wallahu alam. Jadi sekadar kadar itu apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada kebaikan ya, menjadi motivasi kepada diri saya sendiri dan juga selebihnya untuk tuan-tuan lah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilna dina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min 'amalin la tadma' ومن نفس لا تشبع من دعاء لا استجاب له ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.